Okay, again, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome KJ to our office. Thank you. Selamat Hari Raya Muhammad Batin. Yes, selamat Hari Raya Eid Mubarak to Nampak everybody. dekat tapi kita jauh kan sebenarnya Ya. Social distance ada okay. So the things that hari ni kita meet up just to have some sembang santai lah. Okay. Musim kedua. Exciting already Musim kedua. Okay. This is the launching of musim Unofficial kedua. je, unofficial gitu. Official musim kedua. Official, Launching of okay. musim kedua. Awesome. So again, together with me as moderator. Tak, co-host. Co-host. Yes. Awesome. Okay. Naik pangkat. Naik pangkat. Yes, thank you Musim so much. kedua dia naik pangkat. Yes, Alhamdulillah. Okay, so together with me is Dr. Mazlan Abbas, of course the CEO of Favorite, and also KJ. Macam biasalah kita punya guest of honor. Yes, Sentiasa. thank you. Phone co-host upgrade. Kau co-host hari. Semua orang jadi co-host. Semua jadi Boleh co-host. je lah. Okay, lantak. But anyway, since it's already sembang santai kan, so let's get the ball rolling lah, Doktor. Sekarang ni hari ni kita cerita apa sebenarnya? Apa tajuk? I know in English is control the uncontrollable. Control the control. Control the controllables. Huh? So, Control the uncontrollable. oh my god, I'm getting confused now. Topik yang kita nak Okay. bincangkan ialah mengenai bagaimana kita nak mengawal benda yang kita tak boleh kawal. Jadi sebab kita ni semua co-host, semua nak bercakap, kita bagi seorang-seorang bercakap dululah. Okey tuan rumah dulu lah Kita bagi tuan rumah cakap. Okay, tuan tak lah. Okay. Surah apa yang tak ada ke? Hai, alah, hai, kita tanya pula. Baru nak order dengan you. Okey, tahu. Okey. Mula saya nak cakap terima kasih lah kepada semua yang hadir ni. Kita pun dah hampir 2 minggu beraya. Masih beraya lagi. Dan saya rasakan selepas pengumuman daripada Perdana Menteri kita bahawa minggu ni pun kita dah habis PKP dan kita masuk pada PKPP pemulihan, bermakna ada banyak jugalah yang perkara yang kita telah lalui semasa COVID-19 ni lah, yang benda yang kita tak terkawal, dan ada juga yang selepas PKP ni ada benda yang kita boleh juga kawal kan. Jadi adalah dua perkara ini yang bagaimana kita nak mengatasi sesuatu. Yang pertama, apabila berlaku sesuatu yang di luar jangkaan kita, yang kita tak boleh kawal tu, dan kedua, kita dah dalam dalam pemulihan lah. Dalam pemulihan ni bagaimana kita nak melalui kita punya pekerjaan lah. Ramai di antara kita yang telah lama bercuti kan, tapi bagi kami yang bekerja ni cari duit ni terpaksalah kerja hari-hari juga. Walaupun ada yang kata dia orang bukan bercuti, tapi saya rasa macam relax juga. Susah nak jumpa dia orang ni. Jadi sebagai orang yang usahawan ni, mereka sentiasa mencari jalan untuk mengatasi masalah ni, sebab kita punya survival pun bergantung kepada kita punya bisnes juga, perniagaan. Dan saya lihat masa PKP ni banyak benda yang kita telah buat. Walaupun kita tak boleh kata orang tu jumpa, tapi kita sesi sembang santai teknologi ni banyak yang telah kita lakukan sebagai salah satu cara untuk buat promotion lah, marketing kan. Betul. Marketing dan saya sekarang pun nantilah kita lihat ada perkara-perkara baru KJ yang ni sekarang dia tengah buat. Tak tahu tengok dia punya YouTube channel yang baru tu. Menarik. Okay. Hari ni baru lancar. Hari ni Congratulations on the launching. Thank you. Launching yang dikatakan apa? Bila ayah ke dapur. Bila ayah ke dapur. Okay guys, must check it out, okay? Okey, kita bagi KJ lah sikit, bagi dia, sebab dia yang bagi topik. Saya pun ikut aja. Terima kasih Dr. Mazlan, Surah and Fabrion teams for inviting me. Lepas ni kita ada sesi teh tarik pula. Tapi saya tak minum teh, kita kena kopi lah kan. Yes lah. Okey, topik kita pagi hari ni lebih kepada control the controllables. Tak boleh kita mengawal benda yang tak boleh kita kawal. Dalam keadaan yang tak boleh kita kawal. Umpamanya macam contoh air hujan ni kita tak boleh kawal. Ini daripada Allah, daripada Tuhan kita yang mengatakan okey, hari ni hujan. Walaupun ramalan kata hari ni tak hujan, tapi dia hujan. Kita tak boleh kontrol. Tapi yang kita boleh kontrol adalah kita gunakan payung, supaya kita tidak basah. Contoh macam tu. Dan kita menggunakan jaket juga kadang-kadang.
sebab kita tak ada pasar. Jadi begitu jugalah dengan dalam dunia bisnes. Keadaan ekonomi makin teruk, tak boleh kontrol sebab satu, dunia mengatakan keadaan ekonomi makin teruk. Tapi apakah yang kita boleh kontrol? Contohnya, kontrol-kontrol yang kita boleh kontrol. Inilah dalam manufacturing kita panggil dia lean management. Kita eliminate wastage. Serba banyak wastage yang kita ada di tempat kerja, kita eliminate slowly. Contohnya eliminate wastage of time, eliminate wastage of wastage of waiting time, wastage of rejection dan sebagainya. So banyak wastage. So dalam keadaan kita sekarang ni, what we can do is basically kita kena duduk balik, tengok balik kita punya daily punya kerja, dan kita tengok balik SOP kita, mana yang kita boleh eliminate atau reduce the expenses, we reduce. Because the moment now is for us to survive rather than for us to gain money lah. Lebih kepada survival sekarang ni. So di samping-samping tu juga, saya ni memang YouTuber juga. Dah lama sebenarnya saya YouTube, cuma tak betul-betul push myself to the YouTube. Until bila PKP berlaku, saya selalu banyak ke dapur, tolong isteri masak dan sebagainya. Jadi terfikir saya nak keluarkan satu channel bernama Bila Ayah ke Dapur. Kenapa Bila Ayah ke Dapur? Sebab very rare seorang lelaki ataupun yang bergelar ayah nak ke dapur. Biasanya ke dapur ni isteri kan. Tapi ini tujuan saya berkongsi Bila Ayah ke Dapur ni lebih kepada nak menyedarkan kepada kita semua yang bergelar suami dan juga bergelar ayah, supaya meringankan tugasan ibu di dapur, tugasan isteri di dapur, supaya sama-sama sebab air tangan ayah dengan air tangan ibu ni kalau di combine is very delicious bukan air tangan mama. Mari kita pergi mama kan. Ada masalah juga tu kan. Tak apalah, ini kita break the bridge lah kita bridge kita pergi mama. So lebih kurang macam tu. Zura? Mi, apa yang control the uncontrolled person dia? Apa dia tu? Apa agak-agak? Dah jadi upgrade pada co-host kan? I pun dah tak tahu dah apa yang nak buat, because I'm like, for me, I'm just like going with the flow, you know, kind of thing. So apa yang kita rasa what we need to do, we have to do it. So that's what I'm taking lah. Macam saya basically apa yang saya control, because I was with Japanese firm for quite some time kan. So Japanese ni dia panggil catchy game tau. Catchy game ni merupakan satu istilah yang di mana dipanggil sebagai kempen berjimat cermat. So dia akan ada kaizen. Kaizen ni continuous improvement. Dia akan selalu buat kaizen. Kalau kita pakai whiteboard contohnya, kenapa nak pakai whiteboard besar? Kenapa tak nak pakai whiteboard kecil contoh macam tu. So space ni kalau dia pada dia ni, ruang ni, selagi ada ruang kosong, selagi itu dia nak isi supaya ruang tu jadi produktif. So sampai ketika sampai itulah. Jadi kalau kita lihat pada konteks teknologi kita sekarang ni, sepatutnya kita dah betul-betul embrace the technology to improve our daily life. Kalau dulu kita pakai kertas, sekarang kertas dah tak payah pakai dah. Kita pakailah apa yang patut dalam bentuk digital. Semua orang boleh tahu, ataupun bulan kita boleh dapat kita punya data. Kita boleh share, kurangkan penggunaan kertas. Sebab apa? Nanti environment kita akan jadi isu juga. Betul tak? Kita punya alam bumi kita akan jadi case. Macam baru-baru ni saya tengok dekat Facebook ada orang post, dia kata apa tau? COVID. Tapi sekarang ni orang buang demas dekat sungai. Jadi dah banyak lah pula emas dekat sungai kan. Jadi satu masalah lain kan. Isu pula. Yes. So benda ni kita kena tangani sebaik mungkin lah. So doktor pula. Macam saya, masa saya tak terbuang begitu saja semasa COVID lah. Sebab walaupun yang benda yang kita tak boleh kawal tu, maknanya kita tak boleh jumpa dengan orang, kita cari jalan untuk maklumat kita sampai kepada mereka. Jadi apa yang kami buat ialah selalunya buat marketing lah, promotion. Dalam kes promotion ni, nanti saya rasa tuan-tuan, puan-puan semua memang selalu tengok saya dalam social media kan. Social media ni hampir merata lah tempat. Jadi merata tempat, daripada Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, semua saya masuk. And the latest TikTok. Saya pun dah pakai TikTok lah lagi upgrade. Ini menyambut seruan Kementerian Pertahanan Malaysia ni. Ini seruan dan cabaran daripada kawan-kawan lah. Mereka mengatakan
Dr. Mazlan, kenapa tak guna TikTok? Itulah di mana saluran yang boleh digunakan untuk memasarkan kepada kita punya market yang muda-muda. Sebab nak reach out to the younger market, kalau kita punya produk tu younger market, dan kita kena cari jalan untuk duduk dalam saluran mereka. Jadi saya rasa TikTok adalah dia punya, saya pada mulanya memang tak suka, anti dengan TikTok ni. Marah dengan TikTok kan. Tapi bila saya lihat ada juga perkara yang baik juga kan. That's a positive way to do it. Adalah positive way. Tapi kita tengoklah kita punya branding. Jadi janganlah kita merapu sangat. Kita bukanlah nak berjoget, melompat dan sebagainya kan. Tapi ada cara terbaik. Sebab channel saya, kalau tengok Mazlan Abbas tu, nanti ada beberapa video terbaru yang saya lakukan pada semalam sebenarnya saya buat. Saya belajar semalam macam mana nak buat TikToknya video. Mula gambar saya lah. Tapi hari ni kita ada buat satu TikTok baru. Itu discovernya TikTok. Ini cara terbaru, walaupun saya rasa ini agak apa tu, pelik, tapi terpaksa jugalah. Sebab saya rasa ini adalah kita ni baby boomer dengan KJ. Tapi disebabkan era COVID, kita jadi generasi C. Betul. Generasi COVID yang terbaru dalam bentuk digital. Semua nak digital. Dah adapt lah. Dah adapt. So YouTube ada, TikTok ada, apa lagi yang tak ada? Cakap je. Saya cabar. Siapa yang ada channel baru, kata Dr. Mazlan, you tak masuk channel ni, your marketing, you cabarlah. I akan masukkan. Jangan lupa subscribe Bila Ayah ke Dapur. Itu penting. Penting. Saya punya first recipe Aussie mashed potatoes. Hari Sabtu ni saya akan up nasi chicken palau. Semenjak kita tak boleh travel overseas ni. Betul. You bring us to the overseas. Correct. We bring the overseas punya menu ke Malaysia. Right. Tapi apa yang saya faham dalam social media ni, kita nak menarik minat orang ni, kita tak boleh sangat push kita punya produk sebenarnya. Bila kita direct sangat kita push, dia orang bukan nak tengok pun. It becomes hard selling. Dia hard selling. Jadi kita buat benda yang lain sikit lah. Kita yang ada relation macam KJ dia buat masak kan, saya buat TikTok, benda yang pelik, tapi mungkin itu mencabar. Dia akan tahulah lambat laun dia akan tanya KJ ni siapa. KJ ni siapa kan? Bukan menteri kan? KJ bukan. Ya betul. Dr. Mazlan TikTok ni siapa kan? Aduh. I takut terjebak je. Ya Allah, seram juga. Tapi Zura ada dalam TikTok yang terbaru. Kalau nak tengok dia lah. Dia dalam TikTok yang terbaru kami. Zura. Okey, ada satu perkara lagi yang selalu kita sebelum ni saya selalu masuk kepada Selangor FM lah. Saya mula-mula masuk Selangor FM, dijemput oleh RTM dalam segmen evolusi teknologi. Selepas tu FND masuk, kemudian saya pun cadangkan juga dengan KJ, dan sekarang KJ juga dah 2 bulan dah. Lama. Masuk yang ke episod yang kedua, musim yang kedua. Musim kedua. Sehingga hujung bulan 6 nanti. Benda-benda macam ini yang kita boleh kawal sendiri. Kita boleh menggunakan medium baru untuk menyampaikan maklumat, kan? Dan kita bukan buat hard selling pun. It's more about knowledge. Knowledge sharing kan. Pada saya masih lagi nak menjadikan rakyat Malaysia ni is a knowledge based society lah. Sebab bila kita cerita pasal teknologi, semua orang takut, tapi dia pegang ni, teknologi ni dia pegang. Itu yang peliknya. Dia pegang teknologi ni, which is mobile teknologi kan. Dia tak tahu benda tu. Dia tak tahu benda ni apa. Dia kata benda ni is a mobile teknologi yang hanya boleh kita WhatsApp, tengok Facebook dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya saya consider ni sebagai mini komputer lah, but very powerful. You can do a lot of things with this one. In fact, saya edit saya punya video pun menggunakan handphone. It's an iPhone SE saja. I don't like to have a big one. I like to have a small one sebab saya kecil. Senang nak jenjeng mana-mana kan. Okay, so we as a Malaysian now, macam mana yang orang lain kata, saya tengok forum, seminar. Sekarang ni ekonomi teruk, bila COVID coming lagi teruk. One thing to survive is by digitalization. Semua business kena berasaskan digital. So this is one of it. So kita kena utilize betul-betul what we have in hand. Lepas tu dia kata control kawal benda yang tak boleh kawal. So yang kita boleh kawal benda ni, benda kawal. So utilize everything lah. Itu satu. Yang keduanya, macam saya cakap tadi, saya ulang lah. Saya masih lagi fokus kepada knowledge society, because the knowledge society will bring the Malaysian up to the
standard yang kita nak. Macam semalam saya ada cakap, dua hari lepas saya ada webinar dengan koperasi. For your information, kita punya productivity dalam manufacturing is about 2.4%. Tapi kita punya sasaran is about 3.9%. Okay? So, kalau kita nak jadi negara maju, kita punya productivity kena ada at 3.7%. So, ada gap yang banyak tau. Right. Sebab apa ada gap yang banyak? Sebab kita terlampau rely on foreign workers. Okay? So, now COVID-19 pun dah ada effect pada foreign workers. So some of them will going back to their own country. So what's next? So those people yang use the human labor ni dah kena fikir cara macam mana nak embrace the technology. I don't say digital technology, but any technologies that can we survive for the COVID-19. And remember, Japan now is eyeing for another country beside China to park their place. Okay? Vietnam is at a very good stage now. Thailand's coming in. Indonesia is there. So where is Malaysia? So kita nakkan society kita supaya lebih peka kepada teknologi lah. Itu yang saya punya pandangan lah. So yang kita boleh control ni lah, yang kita boleh control. We have to move lah. Correct. Macam like for me, I mean like what you said lah, we have the technology in hand. Yes. But do we know how to use it fully, maximize it fully? So right now macam myself, I have to keep on educating myself, especially myself, where I dapat direct mentor. Betul. Power ni. Power sangat. Hari ni pun belajar TikTok daripada Saya pun nak belajar TikTok lah lepas ni. Aku lagi terror daripada tu tak faham. Boleh lah. Yeah, so must keep on upskilling lah. Yes. Jadi kalau kita tengok, tu yang selalu saya tekankan mengenai producer nation. Kita nak content pun kita kena produce own content. Bukan kita mengharapkan content daripada luar negara. Yang kita selalu baca, lihat, tonton adalah konten-konten daripada luar negara. Kenapa kita tidak boleh generate content sendiri? Jadi saya rasakan ini adalah cara yang terbaik. Sebab kita dah ada all the tools, kan? Kita nak develop content, aplikasi dah ada, device dah ada. Jadi kita boleh generate content. Macam saya sendiri menggunakan phone, ambil gambar, ambil video, ambil application Filmora untuk edit, guna TikTok. TikTok tu 1 minit je boleh buat. Bukan susah pun. Itu adalah satu contoh lah. Tapi yang saya nak tekankan sini, kita mesti menjadi sebuah producer nation. Ini yang selalu saya tekankan. Sebab producer nation ni akan menaikkan kita punya knowledge society sebagai contoh. Kenapa kita perlu knowledge society? Sebab kita adalah producer nation. Saya bagi contoh, kalau kita producer nation, barang yang kita beli adalah barang lokal, barang produk tempatan. Kalau kita nak beli barang produk tempatan, kita punya product house kena buat produk yang terbaik. Untuk membuat produk yang terbaik, kita kena ada skill untuk membuat produk tersebut. Nak dapatkan skill ni, dia kena datang daripada talent-talent kita daripada universiti. Kita tak mau jadi producer nation. Kalau jadi producer nation, kita hanya membeli, tak ada nak buat design dan sebagainya. Consumer nation. It's a consumer nation. Kita tak nak jadi consumer. Jadi bila kita jadi producer nation, dia punya cycle tu macam ni. Producer nation memerlukan product house to develop. A product house akan ada roadmap. Sebab bila ada roadmap, ada benda yang jangka masa panjang, dia akan bagi roadmap ni kepada universiti. Universiti akan lihat yang jangka masa panjang. Jadi yang buat PhD, yang buat masters, dia boleh lihat dalam jangka masa panjang untuk 3 dan 5 tahun. Jadi bila dia keluarkan ni, dia punya problem statement datang daripada industri. Dan bila dia dah habis, mungkin dia boleh diserapkan pada industri yang berpaksikan, berfokuskan produk tersebut. Jadi tak payahlah bila dia dah siap tu, produk yang research yang dia buat tak digunakan. So it means it can be commercialized. It can be commercialized. Ini kita tak boleh salahkan kenapa universiti tak produce talent yang sebenarnya, dan industri pula tak sabar, dia nak suruh universiti buat macam product house. Tak boleh, universiti hanya buat create the new talent, knowledge kan. Itu salah satu contohnya lah. Tapi KJ, semalam saya terdengar lah kat Selangor FM. Okay. You ada sebut penjana. Penjana. Penjana yang PM kita announce. Yes. Ada macam-macam lah inisiatif yang disebut untuk menaikkan inovasi negara kita. Boleh komen sikit tak? Okay, penjana ni kalau tengok sekali bas saya dapat baca lah sikit. So penjana ni sebenarnya fund daripada government yang dikeluarkan. Okay, dan government mengharapkan supaya kita semua sebagai businessman ni menggunakan fund tu sedikit sebanyak dalam meningkatkan menggunakan teknologi lah, maksudnya digitalization.
Itu yang dilakukan sebenarnya. Dia katakan dulu masa mula-mula dia kata pendigitalan masyarakat. Pendigitalan masyarakat ni bermaksud nak naikkan banyak tower-tower mobile, networking dan juga penggunaan teknologi. So sekarang ni dia mengharapkan pula kepada businessman ni menggunakan landasan digital sebaik mungkin. Jadi sebab this the only way. Sebab kalau kita tengokkan sekarang ni, negara luar dia nak hantar barang dekat kita pun ada sekatan juga sekarang ni. Dan kita nak hantar barang keluar pun ada juga sekatan. Okey, terutamanya barang-barang agriculture. Betul. Okey. So agriculture, kalau we betul-betul utilize the smart agriculture, kita dah ada banyak teknologi dekat Malaysia. Kenapa nak fikir yang lain kan? So tengok pada kawan-kawan tu, saya kata dalam nak menjalankan aktiviti teknologi ni, dia ada satu kesedaran, kedua adaptasi, dan ketiga share. So sekarang ni kita dah ke level yang ketiga, adaptasi, tapi tak share. Itu masalah kita. Kan, itu masalah kita. Sebab knowledge teknologi ni we have to share. The more we share, the more we get. Right. Itu yang sepatutnya kita buat. So macam saya dengan Arifin Arifin Maiduino saya tak sangka yang dia boleh buat sampai flush air tau, sampai tandas dia buat water flow system. Dia gunakan water flow system sensor. Dia nak sukat berapa banyak orang pergi ke tandas. So menggunakan air tandas kan. So air tandas ni kalau kita fikir logik, air tandas ni adalah air yang dah dirawat. Kenapa nak gunakan air dirawat? Kenapa tak guna air tak dirawat untuk tandas? Betul tak? Okay. So logik kan? Right. So this is the controllable lah. Ni yang benda yang kita boleh control. So bila kita dah ada benda yang tak sepatutnya kita buat, dan kita dah sadar yang kita kena jaga benda-benda ni, jadi kita punya nanti ekonomi kita tak perlu nak tingkatkan lagi pusat rawatan air water treatment, separation sebagainya. Ambil je lah air hujan, flush je lah. Betul tak? Why not? Why not kan? Maybe a new township akan ada dua reservoir. Satu reservoir yang air hujan, satu reservoir yang dirawat. Betul? So we are saving. So benda-benda yang macam ni sebenarnya the technology can assist us. And it's saving the cost It's as well. saving the cost. As a whole, it's saving the cost. Yep. We have to think like this lah. Itu sebenarnya. Itu doktor, saya punya pandangan dulu. Interesting. Apa yang saya lihat yang penjana ni yang Perdana Menteri sarankan, dia ada sebut satu ministry ni mestilah akan membuat sandbox. Dia kata sandbox yes. Dan beberapa inisiatif projek yang akan dilakukan di sandbox ni. Sandbox ni apa kelebihan sandbox ni lah? Kalau kita lihat teknologi yang terbaru, kalau nak diadaptasikan di Malaysia ataupun nak dibangunkan di Malaysia, ia memerlukan satu tempat yang kita rasa mencuba. Percubaan ni banyak disebabkan satu percubaan sama ada teknologi tu matang atau tidak. Satu matang testing. Bila dah matang, kita tahu teknologi ni boleh digunakan. Kedua, kita nak tahu bahawa bagaimana orang akan menggunakannya, adaptation, whether produk ini senang digunakan dalam aplikasi yang betul-betul ada problem ataupun saja suka-suka saja. Ketiga, kita nak tengok dia punya business model. Sama ada yang kita nak menjual ni cara macam mana nak sustain. Kita tak bolehlah buat produk bila launch dia tak ada sustainable model. Yang keempatnya, kita nak tengok bagaimana kerajaan mengatasinya ataupun membantu dalam kes regulasi dengan polisi benda yang baru. Jadi sebagai contoh, yang penjana ni yang dibuat national sandbox ni 100 juta ringgit lah yang dia peruntukkan. Pertama untuk lihat autonomous car. Kita pun dah bincang dulu kan, autonomous car ni bila dah ada atas di atas jalan raya ni, siapa yang sepatutnya yang akan melihat dia punya akta pengangkutan dah. Sekarang dia dah tak ada driver tu, macam mana pula kan. Kemudian yang kedua, kita lihat bagaimana robot digunakan untuk membantu untuk membersihkan, disinfect hospital dan sebagainya. Kemudian ada teknologi yang gunakan video analytic. Kemudian teknologi yang saya pun tak berapa ingat lah. Ada 5 inisiatif yang digunakan. Jadi ini adalah tempat saya rasa yang sesuai untuk kita mencuba teknologi-teknologi baru kita. Jadi siapa-siapa yang ada mungkin boleh guna pakailah. Dan setahu saya Mosti pun bersama-sama dengan Magic, dengan MTDC telah bergabung. Mungkin kita akan lihat bagaimana mereka bagi guideline lah siapa-siapa yang nak dapat projek tersebut ataupun
ataupun dah ada projek orang tu, saya tak tahulah kan. Semua je. Tak apa. Dia bumi ni luas, Dr. Jangan risau. Okay. Allah jadikan tempat kita ni luas. Saya rasa banyak yang kita boleh, sebab pada saya teknologi ni dia lebih pada customization. Tak satu teknologi tak boleh kill semua problem. Correct, Dan betul. dia lebih pada customization. So banyak benda yang kita boleh. It's more to collaboration as well. Correct. Macam Fabric dia lebih pada IoT platform. Yep. Dan juga ideas of IoT kan. So maybe boleh combine dengan orang lain. Orang yang ada IoT ideas dan dia developer of IoT, dia boleh guna IoT platform Fabric kan. So benda-benda macam ni dalam keadaan sekarang ni, dalam ekonomi sekarang ni, kita kena kolaborasi. Tak payah nak fikir nak buat benda baru, generate benda baru. Don't reinvent the wheels. Whatever we have, collaborate, and later on we talk about it. Yeah. Sebab the most important ni, this is the one yang kita boleh control lah. Betul tak? Janganlah kita macam kita lah dulu kalau nak buka kedai, nak buka office je, nak ada buat niaga je mesti ada office. So sekarang tak perlu ada office lah. You boleh duduk dekat mana-mana pun. Okay? You boleh duduk dengan apa nama ni, yang office yang boleh sewa sofa kan, sebagainya. And in fact myself I work from home since 2012. Oh, lama Dah lama dah I work from home. So once in a while saya pergi, sebab most of the time myself dekat luar kan. So sekali lah, seminggu sekali pergi office, tapi most of the time work from home. Or from anywhere Work from lah. anywhere, ya, From actually. anywhere. So digital nomad lah orang panggil kan. Bagus lah macam. So it's a lot of mesti healthy lah, rasa macam enjoy life, relax kan. You can go anywhere you want. That's the beauty of IT lah. That's why I convert myself from engineer to IT. Oh, that's the reason. That's the reason lah. That's one of the reason. Okay, now we know. Okay. Dan kita pun rasa ada banyak lagi peruntukan yang telah disediakan oleh kerajaan sebagai contoh untuk digital transformation organisation lah. Correct. Sebab kita memang rasakan digital transformation adalah very key untuk kita move forward pada era AR 4.0. Once kita dah digitalizekan kita punya data tu, barulah kita nak menghubung, nak menghantar data tu menggunakan internet. Dan menggunakan internet barulah kita buat IoT dan sebagainya. Saya suka sebab bila saya dengar KJ dalam Selangor FM, dia selalu akan sebut IoT. Bila dia sebut IoT, kami teringat diri kami lah. Perasan that you're No, talking about us lah. because that is the current technology that buat apa pun next week saya akan buat cerita pasal tourism. Evolusi teknologi dalam tourism, sebab tourism kita terjejas teruk kan. Yes. Dan masa tu mungkin saya dekat Langkawi. So saya buat live kat Langkawi lah. So you're one of the 1,000 people lah. Maybe lah. Alright. Sebab that's the only teknologi yang saya rasa affordable. Okay. So you just buy the sensor and then you learn something. Then the cloud you can use Fabric Cloud, okay, which is cheaper, RM100 a year. Yep. Okay. Thank you for Dah subscribe? Dah subscribe. Saya dah bayar itu, dah subscribe Dah bayar je. Dah bayar itu. Lepas tu dapat murah RM50. Yeah. Kan tak ada diskaun lagi ke? Bagilah diskaun. Nak ada moment je. Bagilah diskaun. Sebelum Syawal ni. Offer sebelum Syawal RM70. Apa macam kan? Boleh. Nanti kita fikir je. So maybe yang dengar-dengar ni nak jadi agents kepada Fabric, boleh ke? Boleh. They can be. Kami sekarang dah expand kita punya vertical pun. Dahulu kita menggunakan platform mungkin ada dia punya limitation juga, sebab platform dia very horizontal. Dan kita lihat bila kita jumpa customer, dia nak vertical punya solution. Jadi vertical ni sebagai contoh, kalau smart agriculture, apakah solution yang boleh diberi untuk menyelesaikan masalah smart agriculture je. Sebab walaupun platform tu dipakai, tapi dia memerlukan sensor yang tertentu, aplikasi yang tertentu. Jadi kami masuk pada smart tracking, smart warehouse, smart factory, smart construction, smart city, smart cabin, right. Dalam banyak lagi macam-macam lah smart. Kita pun panggil 9 pillars jugalah. Tapi saya ada soal juga KJ. Apa dia? Kita punya industry forward. Okay. Walaupun kita selalu sebut 9 pillars, tapi bila saya tengok dalam industry forward tu ada 11 pillars. Boleh ceritakan sikit kenapa extra 2 tu? 2 tu sebenarnya dia masuk artificial intelligence dan advanced materials. Iya ke? Ataupun system integration, kenapa dia masuk sebagai teknologi? Dia masuk dalam teknologi. Yang pelik pada saya, system integration bukan teknologi. Betul, satu. Artificial advanced material pun bukan teknologi. Kan? So
benda lah, that's why that is another question mark lah. Sebab kita ni buat polisi dah ada, polisi kerajaan Malaysia dah ada, so kita ikut. Tapi pada saya tak banyak fokus kepada advanced material. Saya fokus pada mostly teknologi. So when you have IoT, you have big data, that is where falls down to artificial intelligence. Artificial intelligence takkan ada tanpa data. Without data dia takkan wujud. So sepatutnya artificial intelligence ni patut dilaung-laungkan. Tapi isu kita di Malaysia yang menyebabkan orang takut kepada industri 4.0 adalah kita dimomokkan dengan robot. Itu doktor. Ini pandangan saya. Dimomokkan dengan robot. Saya dapat beritahu Dr. itu Nafiah lah ni. Bukan Dr. Nafiah, bukan. Okay. So maksudnya poster lah, poster dan sebagainya nak menunjukkan terlampau canggihnya teknologi tu. Jadi macam saya cakap kan, sebab yang menggunakan teknologi ini adalah orang yang dalam bekerja. So ada manufacturing dan sebagainya. Kita ada Zura, kita ada 907,600 SME dekat Malaysia. Wow. Okay. Dan fokus SME ni dekat Malaysia lebih kurang dalam 83% tertumpu pada services, which is macam Favrion, macam saya dan sebagainya. And manufacturing is about 5.4%. So kalau betul-betul kita embrace the teknologi, saya rasa industry forward ni ataupun industri 4.0 ni dia akan cepat dia pergi. Masalahnya sekarang ni kita dah dimomokkan dengan robot. Jadi orang kata, adakah robot akan take over human kan? Macam Bill Gates kata, kalau robot take over human, kena bayarlah EPF dia. Betul tak? Robot kena bayar tax lah. Ini Bill Gates cakap lah kan. Tapi logiknya betul kan. Dia sebenarnya bukan take over, dia complement each other. Helping lah. Helping. Itu yang saya dengar dalam satu artikel dalam akhbar. Ada seorang individu ni daripada universiti, dia mengatakan kita terpaksa melambatkan sikit IR 4.0 sebab kerja dah banyak hilang. Jadi bila kerja dah banyak hilang, kita kalau mempercepatkan IR 4.0, kerja lagi banyak tak ada. Saya tak setuju lah. Saya memang tak setuju. Saya memang bangkang lah pasal saya memang sebab takkanlah begitu mentality kita, mindset kita yang mengatakan disebabkan teknologi kita tidak boleh berkembang. Pada saya, kalau kita ada teknologi, syarikat-syarikat yang ada teknologi ni sebenarnya akan menjanakan, membangunkan pekerjaan baru. Betul. Talent that's needed. Talent macam IoT, kalau kami tak ada, IoT pun susah nak berkembang kan. Saya rasa definisi kerja tu salah tu. Kerja ni adalah kerja kita buat lebih produktif dan efisien. So kalau kita kerja overtime, hari balik overtime, maksudnya kita tak produktif tau. Betul. Kita tak efisien tau. Betul tak? Sebab apa? Mungkin kita masih lagi cara lama. Betul. Come on, kita dibayar 8 pagi hingga 9 petang. Lepas pada pukul 5 petang bukan kita dibayar. Betul tak? Betul. So kita kena minta bantuan teknologi tu untuk mempercepatkan tugasan kita. Correct. So sebenarnya istilah kerja tu sangat penting. Apakah definisi kerja? Adakah kerja buat kerja sampai habis dengan bayaran sekian ataupun buat kerja secara produktif dan efisien? Ini yang sebab tu kita kadang-kadang kita kerja pakai pukul 11 tak pergi kerja lagi ni. Pukul 12 malam tak pergi kerja lagi. Sampai habis pun tak tahu. Bila pun takkan habis kan. So benda tu lah saya kata, study balik kita punya supply chain, study balik kita punya proses. Mana yang kita boleh letak, kita letak. Mana yang kita boleh move on the technology, kita move on the technology. That will help us. Then we have time macam sekarang ni kita nak ada time dengan family pun, kalau dulu susah kan, weekend dia hilang, malam pun balik malam kan. So that's why I put myself, I said okay, time with the family, that's why I can cook. That's why I can cook. Now you can cook. Now I can cook the 80-80 hari tu banyak mengajar lah, banyak mengajar. Zura, kalau kita lihat kita punya bapak-bapak lah, atuk nenek kita masa zaman generasi dulu, mereka bekerja sebab mereka menggunakan fizikal. Kadang-kadang nak cari rezeki tu kadang-kadang sampai ke malam, lebih 12 jam mereka bekerja. Tapi bila dah industri kita dah makin moden dan sebagainya, menggunakan teknologi IT macam kita sekarang, mungkin 8 jam. Mungkin generasi akan datang disebabkan teknologi lebih bagus membantu kita, mungkin kita kerja 4 jam je. Lesser, 4 jam aja, yang lagi lain tu kita dah boleh relax kan. We can have quality time. Quality time. Itu yang kita maksudkan bahawa teknologi ni bukanlah nak mengambil pekerjaan. Dia membantu kita jadi efisien ataupun dia boleh menjanakan pekerjaan baru. Sebab ini ada area-area baru. Topik drone, IoT,
robot, Betul. benda-benda baru. Siapa ada kepakaran kan? Betul, but actually it really helps because I think I read from one article that the robots yang help masa COVID-19 to sanitize the Oh, yes, hospitals. yes, So yes. it's actually save the frontliners Okay. from Frontliners ada kerja dia masing-masing lah kan. Yeah. Sekarang ni di Robot sangat Selangor, membantu. di Selangor, di Selangor isu kita sekarang ni is dengue. Again? Yeah, Ada dengue lagi, 28,000 baru-baru ni. So COVID is over. COVID is almost over in Selangor. Now is dengue. So apa yang kita boleh buat dengan dengue ni? So maybe there is some IoT solutions dan boleh detect. Maybe we can use February Discover, okay, to identify which locations of dengue yang banyak. And then this location yang banyak ni share to the PBTs and share to the public. Right. Take care of it. My area is a black area basically. Oh. That's why normally petang tu saya check. Sebab dengue ni dia akan mula pagi sebelum naiknya matahari Alright. dan waktu senja. Sebab tu kalau tengok orang sembuh apa nama ni? Aku panggil dia. Apa sembuh Aku asap panggil dia tu lah. lupa. Ha? Ya. Okay. Waktu Fogging, maghrib, fogging. fogging waktu maghrib. Nampak tak? Betul. So that's the Wonder. time. So in between tu tak ada. Jadi Yep. benda ni yang kita kena beritahu kepada masyarakat. Dalam evolusi teknologi itu saya akan sentuh lah nanti saya beritahu kepada masyarakat tentang betapa pentingnya benda ni. So we should have some IoT devices ataupun some anything sensors ke apa ke yang boleh kita detect benda ni. Sebenarnya kita dah ada solution tu. Yeah. Sebenarnya kami Zura ingat tak? Atau Zura lupa ke? Okay, please doctor. Kita ada Favor Sense. Favor Sense ni kan kita punya incident reporting. Yeah. So incident reporting yang kita buat untuk report sampah dan sebagainya boleh digunakan. Ada satu gambar logo situ sebenarnya nyamuk. Betul. Ya. So gambar nyamuk tu kita ambil lokasi dia, gambarnya di mana, dia akan hantar kepada pihak yang berkenaan. Jadi dia orang boleh buat escalation process, dia boleh hantar kepada pihak berkuasa untuk datang untuk buat fogging lah. Itu semua dah ada. No problem. Jumpa kami. Easy for them to plan what's the next action for that area. Aku tak nak buat hard sell lah juga, kami tengah cerita sikit. So secara tak langsungnya dah rasa lapar, dah rasa tekak. Alah, dah nak dia tarik pula dah nak kopi dah. Kami berjanji 1 jam ni di Sebenarnya Belanda. pada saya dengan bantuan teknologi ni life kita balance. Sebelum ni life kita tak balance. Yep. Ya. So dengan bantuan teknologi ni life balance. Dengan secara tak langsung saya katakan digital teknologi menginsankan manusia lah. So senang cerita lah. That's always your tagline. That is my tagline lah. Yeah. Aduh. Disebabkan kita ada masa lagi. Okey, ada lagi. Ada. Okey, kena tekan. Sabar. Ada tunggu kat bawah. Relax. Okey. Ada satu artikel yang saya terbaca. Dia katakan Malaysia 5.0. Saya terperanjat. Malaysia 5.0. Betul. Saya nampak juga tu. Saya nampak juga. Jadi dia cuba membandingkan kita dengan Jepun, di mana Jepun telah pun dalam era society 5.0. Yes. Di mana information society di satu tahap di mana information pun boleh datang direct pada kita tanpa kita mencari je. Itu memang konsep society 5.0 Japan, tapi teknologi yang dia menggunakan asasnya semua ialah IR 4.0 nya teknologi. Robotik, drone, blockchain, IoT, AI dan sebagainya, semua ada teknologi IR 4.0. Mungkin apa kesilapannya ialah dia pada saya lah, mungkin kita jangan war-warkan Malaysia 5.0. Malaysia 4.0 tu apa, kita pun tak tahu lagi kan. 4.0, 3.0, kita tak ada definisi. Selalu orang suka definisi ni. Dia letak 5.0 cepat-cepat supaya dia boleh claim that I'm 5.0. But what's exactly before that? So kita mesti tahu di mana Malaysia di 1.0, 2.0, 3 sampai 5. Tapi apa yang dia artikel tu bagus juga, apa yang dia cuba bangkitkan. Kita terlalu sibuk atau terlalu fokus kepada industry forward. Industry forward ni yang KJ buat ni ialah lebih kepada smart manufacturing. Kita kena faham juga industri yang berlandaskan 4.0 ini teknologinya boleh digunakan pakai untuk industri ataupun sektor-sektor lain, pertanian, tourism, education, healthcare, macam-macam. Jadi mereka ni sebenarnya ketinggalan. Mereka pun tak ada framework sebab yang dibuat oleh satu kementerian yang lain tak pula buat. Jadi saya rasa itu kekurangannya. Saya rasa mungkin dengan cara ini kita boleh menyampaikan pada pihak yang berkenaan. Harap-harap kerajaan cuba fokuskan keseluruhan satu Malaysia, bagaimana kita nak move forward. Sebab saya dah buat satu ni on construction base 4.0. Dia punya teknologi pillar dia berbeza. Betul.
Construction 4.0 tak sama pillar of 9 ke 11 pillars of yang industry forward lain. Jadi education kemungkinan pillars dia lain. Jadi kita kena lihat keseluruhannya supaya kita punya talent yang dikeluarkan tu boleh masuk ke semua sektor, bukan setakat manufacturing. Ketinggalan nanti healthcare ni sektor, education sektor dan sebagainya. Saya rasa itu penting jugalah. Sepatutnya bila kita nak move forward, forward bukan backward. Forward, betul dengan forward. So sebenarnya teknologi ni dia tidak boleh bertepuk sebelah tangan, betul. Dia kena ada penyambut. So siapakah penyambut dia? Kita kan. So macam 5.0 tadi kan, pada saya dia bergantung kepada society itu sendiri. Sebab society dia dah ready mungkin. Society kita berapa? 2.75 Dr. cakap. 2.7. 2.7 Dr. cakap. Jauh lagi nak melangkah lagi 1.25 nak melangkah ke 4 kan. Tapi tak kisah, yang pentingnya kita kena keep on moving. Jangan kita letak diri kita ni at the full stop area. Kalau kita letak kat diri kita at the full stop area, itu yang kita akan jadi bukan producer nation, kita akan jadi a consumer nation. There's a problem, betul tak? So we have to keep on moving. At the same time, we moving dengan along with the technology punya movement. So kalau kita stick at the back and then the technology move forward, macam mana kita nak add power teknologi? Lepas tu kita tengok negara lain macam Indonesia, dia dah saya rasa sebenarnya Indonesia ni dulu sangat jauh ke belakang daripada kita. Betul. Tapi sekarang ni saya tengok dia punya developer, dia punya teknologi, dia punya acceptance of the technology is much higher than us tau. Dan sama dia ada volume. So saya ingat lagi mendiang Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura kata kepada dia punya community, for you to learn bahasa, jangan belajar bahasa Cina. Dekat rantau Asia ni belajarlah bahasa Malaysia ataupun bahasa Indonesia. Sebab apa? Indonesia ada berapa ratus juta population, that is where the business dia kata. Nampak tak? Dia dah nampak tu. Right. So kita duk sibuk dengan English kita duk sibuk dengan yang lain kan. Sebenarnya kita punya surrounding ni, we are in the middle. Kalau tengok dalam map Asia ni, Asia Tenggara ni, kita betul-betul very strategic actually. Very strategic. Okay? But we are underutilizing our strategic location lah. Dengan saya tak langsung. Okay, kita punya marine is totally only Port Klang, port ni, port sana, kan dia tak banyak. Dia tak betul-betul utilize the asset yang kita ada dekat Malaysia. But what do you think? What they did right that all their people are moving towards the digitalization and that we did not do that? That's the reason. One thing saya rasa one of the reason because birokrasi dah makin kurang lah dekat sana. Okay, because dia dah getting in more expertise from industry, go to become dia punya education punya minister, and then dia dah overturn most of the things lah pada saya lah. So kita tak boleh tunggu dah, sebab kita ni sebenarnya kita cerdik, cuma lagi kita punya strategi ada sikit salah lah. So kalau saya rasa strategi kita betul, saya rasa kita boleh pergi ke jauh lagi. We can do because we are the fast moving energy sebenarnya, we are the fast moving society sebenarnya. Tapi kadang ada satu benda yang stop kita from moving forward. Apa tu? Macam contoh lah kan. Tak ada satu wall di situ. Macam ada wall gitu kan. So macam startup doktor saya nak tanya doktor. Nak kering dekat aku ni. Macam startup. So the more startups come up, where they go basically? Di mana dia pergi startup? Okay, so startup ni pada saya dia linkkan dengan industri, dia link dengan orang yang nakkan dia solution tu, dia move forward. Okay, so dia sekarang ni saya nampak startup ni dia fikir overseas, yeah, the big market is there. Tapi kalau kita nak pergi overseas pun, orang sana akan tanya, how's your local support, whether your local support is there or not. But so the Japanese dia banyak main lokal dulu, the local dah mantap, dia export. Nampak? So we should do that way lah sebenarnya. Kita ni sebenarnya macam, saya tak tahu lah, saya dalam manufacturing saya tengok kita ni makin lama makin undur satu step. Are we too ambitious? Like what? I have no idea. Not too ambitious. Yes, ambitious, tapi ambitious kita stop one time. Dia tak continuous. Kita nak continuous. Okay. Jangan bila launching macam ni kan habisnya. Tak nak. Kena benda tu kena jalan. Kurangkan launching tapi gerakkan kerja. Pada saya. Betul lah tu. Then we save a lot of money, we save a lot of time dan kita move forward lah. So saya ada satu formula lah untuk menyelesaikan masalah ni dan sepatutnya kita boleh minum Oh yes. Itu yang ditunggu-tunggu. Yes.
Satu formula. Okay. Formula dia untuk menyelesaikan inovasi kita, knowledge society kita, blaming each other ialah satu je. Kita beli barang produk tempatan, local made technology. Dengan cara ini saja yang kita boleh menghasilkan, kita punya menjanakan kita punya ekonomi secara dalaman. Dan cara untuk membangunkan kita punya teknologi ini daripada yang jauh, mungkin kita boleh start. Dia ada 3 I. I yang pertama, kita imitate copy, tak apa, no problem. Lebih kurang sama, tapi kualiti tak bagus tapi murah, okey juga. Ataupun kualiti yang sama sudah bagus. Jadi bila kita masuk tahap kedua ialah inovasi. Kita memperbaiki lagi kelemahan yang kita ada tu, nak bagus inovasi. Jadi kita lebih ke depan. Yang ketiga tu bila kita dah jadi inventor. Jadi kita boleh mencipta perkara-perkara baru. Itu dah lagi advance. Kita kadang-kadang nak lompat jauh tanpa lihat yang basic. Jadi kita lihat negara macam China, Indonesia dan sebagainya. Kenapa Jepun mereka berjaya? Sebab dia orang start daripada imitation pun. Local made in China. Kita gelak dulu kan. Tapi sekarang wah, made in Japan. Zaman kita lah kerja. Made in Japan adalah tak ada quality je. Dia macam quality tak bagus. Tapi sekarang kita respect. So this is what happen. Jadi kenapa kita punya startup pergi luar negara? Sebab dalam negara orang tak nak beli. Betul. Jadi no support. Yeah. Kita tak nak beli barang kita. Nak beli barang yang orang mata biru. Tapi mana boleh gitu kan? Kita tak boleh lah. Yakinlah dengan orang tempatan. Yakin orang tempatan produk kita itu. Itu secara penyelesaiannya. Dan saya harap dengan penjana yang telah kita war-warkan oleh kerajaan sekarang untuk push for the local innovation, local product, that's it. That's the formula. Kita lihatlah setahun lagi macam mana. Okay. Sekarang projek apa sekarang betul? Projek apa sekarang? 9 pillars kita. All the 9 pillars tu. Okay. Kalau nak tahu 9 pillars kita akan post kat sini. Saya punya projek lepas ni tadi pun baru dapat dapat membantu 3 syarikat manufacturing menjana menggunakan industri 4.0 punya teknologi. 3 syarikat dan tambah lagi 4 itu satu. And then saya buat banyak talk dengan SGS company. SGS ni worldwide punya calibration, certification dan testing. So dia 69,000. So Malaysia dekat sini, cawangan dekat Malaysia ni is the first yang buat industri 4.0. So I'm helping them lah. Okay. Helping them. InsyaAllah lah, doakanlah saya sukses ya. Kami doakan juga projek apa yang KJ dapat disalurkan kepada pember juga lah. That's where I want to channel. Bergantung kepada dia orang lah. Kita akan bagi tahu yang Pembrot is the IoT platform dan sebagainya kan. Dapat juga saya commission sikit kan. Yes, betul. Pandai. And then my smart city project lah di belah utara lah. Hopefully nanti saya akan bawa lah siapa yang nak pergi Langkawi nanti kan. Kita boleh tengok macam mana keadaan di sana. Walaupun COVID dah kurang ni, tapi sekarang ni sepatutnya harga hotel ni murah. Kan harga tiket kau terbang murah, tapi sekarang ni harga tiket kau terbang mahal. Doubling. Tapi harga sana, harga hotel murah sikit. Saya faham kenapa harga kapal terbang mahal. Sebab kita tak boleh duduk rapat-rapat. Exactly. Jadi dia punya penumpang tu sikit. Dia kena cost yang tinggi lah. So terpaksa lah bawa kereta. Singgah-singgah lah nanti tepi-tepi jalan kan. Jangan lupa pakai Discover. Pakai Discover. Boleh lihat di mana lokasi dan sebagainya. Nanti saya akan bawa February Discover ni ke Langkawi lah for you to promote. Okay, thank you so much. Thank you. So walaupun KJ kata haus-haus, dia masih cakap lagi kan? Betul. tak boleh berhenti. Sama kan kata sembang kan? Kita sembang. Okay, ini adalah sesi musim kedua kami dan mungkin akan datang kita ada lagi lah. Kita bincang mengenai bila dah pemulihan ni, dah banyak aktiviti yang kita lakukan, banyaklah topik-topik baru yang menarik akan kita bincangkan di sini lah. Yes. We share our experience insyaAllah. Kita hanya berkongsi apa yang kami ada lah, yang kami mampu. Okay, Zura, any last words? Basically, you guys, I'm just learning from these two idols of mine lah. Okay, Dr. Mazlan and KJ. I do learn a lot from them. So thank you so much. Okay. So I hope to learn more. Okay, insyaAllah. Yes. Never stop learning. Never stop learning. Alright. So thank you very much. Okay, Assalamualaikum.